Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi. Walaupun yang kita buat ni adalah recording, dan kita akan ceritakan tentang apa yang berlaku pada minggu ini, dan tuan-tuan perempuan cuma dapat dengar pada minggu depan, tapi sekurang-kurangnya cuba tengok apa yang kita bincangkan dengan apa yang berlaku dalam pasaran. Okay? So setiap minggu sebenarnya kalau kita trade short term, kita kena buat mapping ni lah, peristiwa-peristiwa penting yang akan berlaku sepanjang minggu. Jadi minggu ni untuk yang trade saham, ada result IBM dah keluar pun, dan selepas IBM punya result keluar, dia naik lebih kurang daripada 133 pergi 138, 139 macam tu. Okey, dan chart IBM sebelum dia keluar results tu, dia punya chart dia tengah hovering around 52 week high. Okey. Okay, dalam FB kita tulis hari ni kita tak nak cerita dulu pasal 52 week high tu. Tapi 52 week high ni biasanya memang membayangkan ada benda-benda baru yang sedang berlaku dalam company. Dan untuk IBM, benda baru yang dia sedang buat ialah macam business cloud yang berkaitan dengan blockchain. Okay. Alright, so itu cerita IBM, and yang sedang berlaku 22 dan 23 April. Presiden Biden, US Presiden sekarang ni, dia punya polisi ialah dia nak tackle global climate. Okay, dia nak tackle, so akan ada polisi yang berkaitan dengan global climate ni, yang pada akhirnya kita rasa untuk the next 3-4 years ni dia akan bersangkut paut dengan industri clean energy dengan electric vehicle. Okay, jadi kita boleh zoom in terus dah untuk whole 3-4 tahun industri ni. Okay, jadi saham-saham US yang mungkin akan benefit daripada polisi ini adalah saham seperti GM dan Ford. Alright, so minggu ni juga kalau tuan-tuan check Forex Factory Calendar, tak ada data-data penting US. Okay, so tak ada data-data penting US. Jadi untuk trader sebenarnya, kenapa saya nak highlight benda ni, sebab pengalaman kita ialah data US ni dia punya information tu akan keluar oleh media. Okay, media, and then akan ada orang komen. Maksudnya market lebih efisien lah. Tapi data yang bukan US, contoh kalau keluar dari France ke atau Italy ke atau Spain ke, data-data Europe ni keluar kat negeri masing-masing dalam bahasa masing-masing, nak kena translate dulu sebelum sampai kepada kita. Itu yang boleh buat pasaran jadi lebih volatile bila tak ada data-data US. Okay? Itu pengalaman saya lah. Okay, so and then data yang tak berapa penting di US boleh juga menjadi penting. Okay, bila tak ada data-data penting lain. Okay. Alright, so minggu ini untuk saham kita ada earning season yang pack. Okay, IBM sudah lepas, ada PNG, Abbott, ini company-company yang besar. Semalam sudah keluar Netflix, right? Netflix keluar. Sudah ada tanda-tanda competition dalam bisnes Netflix. Disney Plus keluar, and then ada Home Max. Maksudnya movie yang sepatutnya keluar dekat wayang akan keluar dekat platform-platform ni. So dia beri tekanan kepada bisnes Netflix. Okay, and then share price jatuh 10%. Right, so untuk traders inilah benda-benda yang kita nak elakkan. Kalau boleh bila ada earnings tu, kalau tak sure, lebih baik stay away dulu. Right, so adakah Netflix tu boleh buy on dip pun kena tengok juga, sebab bisnes dia sudah mula kena attack oleh player-player lain dalam industri. Okay, so earnings whispers ni saya dapat daripada Twitter mereka lah. Twitter mereka, saya pun tak subscribe kepada earning whisper ni. Okey, ini tentang IBM, bisnes IBM sekarang ni yang orang nak tengok adalah progress bisnes blockchain je. Okey. Right, and then ini dalam internet kita boleh cuba dapatkanlah International Business Machine price dan EPS surprise. Ini kita Google dulu, kita tengok kebanyakannya bila ada result memang ada earning surprise. Okey. And then inilah chart yang kita kata 52 week high tu dia hovering, and then sekarang dah pergi testing 140 macam tu. So untuk the next 5 years, memang kita rasa IBM akan kekal trend menaik lah. Okay. So Netflix sudah ada ni surprise 549, price dia lepas result keluar, lepas market tutup. Okay, and then dia ada yang off market punya price, kita tak boleh participate.
harga dia lebih kurang 500, jatuh lebih kurang 10%. Okey, ini pengalaman saya trade bila terkena macam ni, memang pernah terkena. Kita punya account habis lebih kurang 20-30% lah. So satu benda tentang saham, walaupun kita terkena macam Netflix ni, katakanlah kita beli dan harga jatuh, insyaAllah account kita tak akan MC, right? Saham insyaAllah dia tak akan MC. Sebab apa? Sebab liquidity provider dia dah design bisnes saham ni, sebab bisnes saham cuma 8 jam saja. Okay, dia bukan 24 hours. Business forex, business gold, trading oil apa semua 24 hours. Liquidity provider dia boleh monitor kalau apa-apa hal, bila deposit kita dengan floating loss tu dah matching, dia akan tutup account. Tapi saham dia tak boleh buat. Okay, so bila saham tak boleh buat, dia plan supaya kita tak boleh MC lah account kita. Right, so untuk setengah orang mungkin benda ni satu advantage. Maksudnya walaupun kita kena hit, tapi kita boleh bertenang. Right. Okay, so Netflix ini adalah forex calendar. Kita tengok memang tak ada data-data US yang penting. Okay, hari Rabu nanti mungkin USD CAD akan jadi penting lah. Alright, ini data US yang secondary punya. Okay, maksudnya hari Khamis nanti unemployment claims ni mungkin penting. Malam ni crude oil inventories sudah tentu penting lah. Okay. Alright, so berkenaan dengan global warming, ini yang Paris Agreement ni sebelum Donald Trump menjadi presiden, masa zaman Obama lagi, 2011 kalau tak salah saya tahun dia, saya pun tak berapa ingat. Bila Trump jadi presiden, dia ignore, dia tak ambil peduli pun pasal Paris Agreement ni. Ini sekarang the current warming, macam nak reduce suhu dunia ni. Ini yang keadaan sekarang. Ini target, maksudnya masih banyak perlu dilakukan. Right? Okay, so polisi-polisi itu macam bila kita trade saham, kita kena zoom in pada saham-saham berkaitan. Okay, contoh macam renewables, right? Ini renewable ni macam yang mudah-mudah solar lah, yang mudah-mudah. Okey, so antara benda-benda lain yang menarik perhatian, right? So saya memang kita suka membaca, and then benda-benda yang berkaitan dengan keadaan pasaran. Kalau kita tengok indeks, siapa yang tak faham chart memang kena belajar dululah. Belajar tentang conditional pattern, lepas tu belajar tentang computerized technical analysis. Dalam computerized technical analysis, orang biasa guna moving average. Untuk long term biasa kita guna 200 hari dengan 50 hari, right? So indeks S&P 500 dia sudah bergerak terlalu jauh daripada moving average 50 days. Maksudnya pullback around the corner. Cuma the exact timing kita tak tahu. Right, the exact timing kita tak tahu. Ini bukan benda-benda yang sengaja disebut. Bila saya Google, rupanya ramai orang tahu pasal benda ni. Kan? Contoh macam ini yang saya dapat daripada Yardeni Research. Ini available free je dia bagi dekat internet, just Google. Dia tunjuk 200 days moving average, right? Indeks S&P 500 bila hit 20%, biasanya indeks akan jatuh balik. Itulah law of normalization kita panggil. Law of normalization. Sebab tu kalau price yang naik tinggi gila tu, biasanya dia akan jatuh balik. Itulah law of normalization dalam pasaran kewangan. Yang terbaru dia 200 days moving average ni, indeks S&P 500 sudah lebih kurang atas 15%. Okay, so maksudnya pullback around the corner, bukanlah bermakna yang dia akan crash. Bila kita tengok cerita apa yang berlaku minggu ini, akan ada banyak earnings keluar, dan earnings ni akan support juga indeks. Tapi kalau nak long futures memang tak digalakkan. Kalau short memang kena berhati-hati jugalah, sebab earnings yang keluar boleh tolak indeks ke atas. Right, ini yang kita jumpa dalam internet. Pullback could be start of downtrend. Ini orang ni dia tulis pasal moving average 50 days, dah jauh sangat dah indeks ni. Bila jauh dia patah balik, jauh dia patah balik. Dan kalau kita Google memang ada banyak research. Ini daripada tahun 2002 sampai 2007. The fundamentalanalyst.com ni dah tak ada dah, saya Google, tapi dia punya research masih ada. Every time bila 5% kena berhati-hati, tapi kadang-kadang dia terlajak juga. Sebab tu kalau nak short masih kena tunggu confirmation apa semualah. Okay. Cuma nak cerita bila sampai 5% ni memang kena berhati-hati, terutama untuk pelabur jangka panjang. Pelabur jangka panjang, kalau kita nak beli, kita akan cerita hari ini.
kita tak boleh belilah masa harga tengah panas ni, indeks tengah naik ni, sebab kita akan dapat harga yang mahal, harga premium. So indeks ni memang yang apa yang berlaku sekarang sesuai untuk short term trader saja. Long term player boleh lepak-lepak duduk tepi. Alright, and then minggu ni 20 April yang lalu, ingat lagi tahun lepas bila WTI futures jadi negatif, right? Jadi saya tulis dalam FB penerangan, tahun lepas pun kita tulis, sebenarnya dia ada kena mengena dengan ETF, Exchange Traded Fund, USO Oil. Okay, Exchange Traded Fund ni dia macam unit trust yang listed, tapi unit trust dia invest dalam saham saja. Exchange Traded Fund mereka buat komoditi juga. Kalau gold biasanya mereka gunakan physical gold. Okay, tahun lepas siapa yang trade banyak oil dengan gold especially, tiba-tiba kita tak boleh trade kan, sebab physical gold tu bila kapal terbang tak bergerak, physical gold tak boleh dapat. Okey, itulah maksudnya kalau tuan-tuan trade dengan broker yang tiba-tiba tak boleh trade ni, itu bermakna LP dia tak ada akses kepada physical, bermakna broker tu insyaAllah broker yang selamat lah. Okey, tapi kalau broker tu boleh trade macam biasa, masih lagi selamat, tapi maksudnya belakang dia tu whether sama ada dia ada liquidity provider, itu kita boleh suspect. Okey, jadi oil, USO oil dia gunakan kontrak, dia tak guna minyak sebab nak simpan minyak memang kos dia mahal, so murah untuk dia gunakan kontrak oil. Matlamat dia lah supaya dia nak track harga minyak. Okey, dia nak track harga minyak, dia gunakan WTI futures. And dalam trade futures ni dia ada kontrak bulan ini dengan bulan akan datang, right? And then bulan yang sampai 10 bulan, setahun ke 10 tahun pun ada. Okey, so apa yang berlaku ialah bila dia dah long futures Mei tahun lepas punya, Mei masa bulan 4 tu, Mei delivery punya kontrak dia dah long, tapi bila settlement date, dia ada settlement date lebih kurang 20 hari bulan. 2 minggu sebelum tu dia orang akan mula shift, dia akan mula jual Mei kontrak, dia akan beli Jun kontrak, right? Ini spread trade lah, jual Mei beli Jun, and then apa yang terjadi ialah because retail memang ramai orang tahu minyak dah murah, so orang mula beli USO oil ni, dia orang ada banyak duit, ada sampai 5 billion. Apa yang terjadi ialah sebab duit yang banyak ini mereka pun belilah long oil contract, and then nak kena roll over, kita panggil roll over, jual Mei beli Jun, kita panggil roll over. Dia kena buat juga benda ni sebab dia memang tak pegang physical. And then di WTI oil dia punya settlement adalah physical delivery, berbeza dengan Brent, settlement boleh cash, right? Settlement cash untuk Brent. Jadi WTI tak boleh, kalau settlement cash mereka boleh biar sajalah ambil duit and then buat kontrak baru, right? So bila kena jual Mei, lama-lama itu yang Mei kontrak jadi negatif. Jun dia punya price makin menaik. Jadi spread antara Mei dengan Jun kontrak ni dia mengembang jadi rekod tertinggi waktu tu. Okay, and then apa yang USO oil buat lepas tu, dia shift lah dia punya kontrak tu, bulan Jun, Julai, Ogos, September dia spread outwards ke depan dengan lebih banyak. So sebulan kemudian tak ada masalah, kontrak dah tak ada negatif. Harga fizikal di luar sebenarnya lebih mirip kepada harga bulan Jun sebenarnya, bukan harga bulan Mei. Harga bulan Mei cuma isu kontrak saja. Dan benda ni ada laporan sebenarnya. Okey, yang saya nak highlight dekat sini, kalau kita check news headlines ketika tu, ramai yang kita rasa pakar-pakar dalam industri, mereka pun tak faham sebenarnya tentang futures trading yang boleh buat spread trade ni. Spread trade. Okey, so kalau tak pernah buat memang tak faham lah, right? Tak pernah buat. Okey, and kalau tak pernah trade futures memang lagi susah nak faham lah. Okey, so kebanyakan orang memang walaupun dalam industri, tapi kalau mereka tak pernah trade, mereka tak tahu. Itu yang ada kata storage tak cukup pun betul, tapi tak berapa tepat. Yang sebenarnya yang terjadi adalah apa yang berlaku pada USO oil ini. Okay, and then semalam, semalam minyak tiba-tiba jatuh. Ada US law, diorang pass, dia kata OPEC ni illegal, boleh didakwa di US sebab illegal bila dia nak control price. Tapi ini bukan benda baru sebenarnya, ini dah selalu terjadi. And then semalam antara sebabnya ialah COVID, data dunia semakin meningkat, tapi
US dengan China stabil, tapi the rest of the world semakin meningkat, terutama di India. Jepun pun dah mula nak buat lockdown balik, Toronto kalau tak salah, Canada pun dah buat lockdown balik. So minyak affected juga oleh news pandemic ni, news COVID-19. Alright, so ada 10 minit kita recap apa yang berlaku. Kita dah, ini siri yang keempat. Siri pertama kita bercerita tentang long term investment untuk long term players dengan short term traders juga, and then kita cerita tentang trade lah large cap, melabur large cap. Maksudnya kalau kita trade large cap, kalau kita start, kita biar je lah, right? Biar je, insyaAllah satu hari price dia akan sampai. Macam unit trust industry, diorang kata kalau kita beli satu unit trust industry untuk long term tu, kalau price jatuh tunggu 5 tahun, okay, 5 tahun. Tapi stock insyaAllah tak payah tunggu 5 tahun, kita pun boleh average position kita. And then guna index, pilih stok yang dalam index, major index. Ini yang kita tekankan, siri 1, 2, 3. Sebab yang dalam index ni adalah saham-saham yang besar. Bila ada recession, lebih selamat untuk pegang saham-saham seperti ini. Ok, so hari ni kita nak cerita tentang harga premium, harga diskaun. Sebenarnya kita dah pernah cerita. Ini message ni untuk trader juga. Ok, message ni untuk trader juga. Tapi untuk long term player penting beli masa rendah. Maksudnya bila stock market tengah panas, kita biar sajalah, tengok saja. Okey, boleh hit and run, tapi long term player memang tengok saja. Right? Saya nak bagi contoh apa yang terjadi kepada Top Glove. Semua orang boleh faham. Ada COVID-19 lebih kurang Mac tahun lepas. Lepas tu apa yang berlaku? Ramai orang masuk hospital nak kena guna glove. Jadi demand pun naik terlampau tinggi. Harga glove ni dah adjust lah. Tahun lepas kalau tak salah RM5, pergi sampai RM25. Lepas tu ada bonus issue, harga dah adjust, dia jadi RM2 lebih kurang sampai ke RM10. So harga naik 5 kali ganda. Isu dia untuk long term player, kalau glove memang saham yang bagus untuk kita pegang long term, right? Tapi long term player bila tengah panas ni, kalau boleh stay away. Sebab kalau kita terbeli masa harga RM9-8 ni, tengok dia jatuh sekejap, dia naik balik. Ini ramai orang buat duit on the way up ni, ramai orang buat duit. Tapi dekat sini kebanyakan orang profit yang mereka buat ni, mereka bagi balik di sini, entah-entah sekarang masih stuck di sini. Dengan cerita dalam dekat bursa Malaysia memang ada banyak short sellers, okay? Sebab harga mendahului. Walaupun glove price naik masa tu, contoh emas lah, emas mudah kan kita, sebab kita beli mula-mula satu paket tu berapa, satu emas tu RM1 ke kan, sekarang dah boleh dapat 20 sen. So samalah, bila harga mahal, masa mula-mula tu susah dapat, tapi kemudian lama-lama dah banyak supplier. And kawan-kawan kita pun mungkin ada yang jual glove juga, right? Kawan-kawan kita, itu tanda-tanda market oversupply lah, right? So bila correction macam ni, Top Glove masih saham yang bagus untuk long term. Tapi long term player nak beli dekat mana? Biasanya orang guna FIBO, naik 100%, ambil yang 50%, roughly 10 bagi 2 dalam RM5 dan RM6 ni. Ini dah okey dah untuk long term player beli sekarang ni. Okay, tapi masa di atas memang dinasihatkan tidaklah, tengok je lah, selotnya tengok saja. Alright, sebab benda demand COVID ni sekali-sekala. And then Top Glove, masa 2009 ada cerita H1N1, perkara yang sama berlaku. Cuba kita tengok, kalau saya ada chart dia. Okay, 2009 ni harga dah adjust. Tuan-tuan tengok harga adjust dulu, harga dia 20 sen saja. Okay, itu sebab kalau pegang long term, jangan tengok lah. Jangan tengok, sebab saham ni insyaAllah memang bagus untuk long term. Kalau beli harga RM6 sekarang, biarlah. Okay, 5 tahun, 10 tahun akan datang, tengok. Sebab population global memang menaik. Okay, population global memang menaik. Demand untuk glove tu memang insyaAllah akan sentiasa menaik. Cuma kita nak beli harga yang sesuai saja. Okay, so ada isu H1N1 2009, harga naik 20 sen pergi ke 60 sen, lebih kurang 3 kali ganda, kemudian jatuh. Alright, so kalau kita beli 60 sen ni, nak tunggu dia dapat balik daripada 2010 lebih kurang, 2013 dia testing, 2015 baru kita dapat balik harga 60 sen tu. Okay, tapi long term player sebenarnya kalau kita terbeli dekat sini, jatuh apa yang kita buat, ada duit kita beli lagi, right? Biasanya orang beli lagi. Even kalau unit trust pun macam tu, buat dollar cost averaging, turun naik ni, in the long run insyaAllah kita akan buat duit. So ini pengalaman Top Glove lah, right? Ini contoh Harta Lega, sama juga RM6 pergi sampai 20, and then dia jatuh
tahun lepas, dan dia naik balik, and then sekarang dia berlaga-laga harga lebih kurang RM10. So ini saya rasa untuk long term player sudah selamat lah, long term player. Right, untuk short term trading zaman ni dekat sini. Right, and then inilah yang kita kata short term trading ni, masa ni buat duit ni mungkin bagi balik ni zaman-zaman bagi balik, and then silap-silap start rugi pula. Kalau tak jaga-jaga rugi pula. Right, itulah trading. Bila volatile ni memang susah nak kita rational, okay, bila kita trade. Alright, so penting kita nak check harga premium. Ini contoh yang kita nak bagi, Advanced Micro Device, AMD. AMD ni dia chip untuk PC, right? Chip untuk PC, dia compete dengan Intel. Dikatakan chip AMD sekarang lebih baik daripada Intel. Okay, so dia pun ada faktor saya panggil rezeki terpijak. Right, tahun lepas apa yang terjadi, work from home, school from home, kita semua kena beli laptop sendiri. Ni pun laptop saya baru beli bulan Januari baru ni. Okay, so rezeki yang untuk AMD ni, yang bisnes yang masuk tiba-tiba banyak ni, berlaku mungkin 10 tahun sekali saja. Jadi price mungkin akan adjust. Okay, walaupun dia ada dalam list long term saya, tapi saya fikir balik, mungkin saya boleh tunggu untuk dapat better price, mungkin boleh jatuh sampai 60, wallahualam. Sebab kenaikan ni ada faktor orang beli laptop, rushing beli laptop untuk work from home dengan sekolah di rumah, right? Okay, so bila ada vaksin, bila benda balik kepada normal, demand tu dah tak ada, dia akan adjust, right? Dia akan adjust. So mungkin saya tak pasti dia dah habis adjust atau tidak lah, itu yang kita nak cuba katakan. Alright, so jadi penting kalau kita trade pun kita kena hati-hati, ni support level dia. Kalau break ni mungkin boleh sampai ke bawah 60 ni, right? So untuk short term trader kena guna indikator anda sendiri. Boleh guna apa-apa yang anda belajar trade forex, indikator dalam forex tu sebenarnya works, sebab chart ni works untuk semua market. Nak adjust sikit saja. Okay, so ini Netflix yang keluar, jatuh 8%. Ni after hours punya price. Right, after hours ni ada certain group saja yang boleh trade. Bila keluar dia punya isu ialah dia tak cakap, dia tak nak mengaku tentang competition tu, tapi bila saya punya view ialah memang competition lah. Okay, dia cuba nak mengelak, nak mengatakan itu bukan masalah. Right, tapi sebenarnya itulah masalah dia. Sebab Disney subscriber dia kalau tak salah bulan Mac dah ada 100 juta, dia baru setahun. Okay, baru setahun dah ada 100 juta dia mengejam. Okay, so mungkin itu dulu untuk kali ini. Dalam 4 series saya akan cuba untuk minggu depan tunjuk bagaimana nak trade, right? Sebenarnya di AB saya dah tulis, tapi kalau tak berapa faham, insyaAllah minggu depan kita akan terangkan. Kalau modal kita 100, saham apa yang sesuai untuk akaun kita. Kalau modal kita 1000, saham apa yang sesuai. 10,000 pun saham apa yang sesuai. Saya nak bagi contoh harga Amazon. Contohnya harga dia 3,400, right? So akaun 100 memang tak boleh beli, akaun 1000 pun tak boleh beli, akaun 10,000 boleh beli, tapi kalau beli lot 0.01, exposure kita kepada satu saham ni sudah 30%. Biasa fund manager dia limit 10% je lah. Okay, biasa limit 10%. Sebab Netflix memang boleh turun naik 10%. Okay, so bila dia volatile, portfolio kita pun volatile, untuk long term fund dia tak cantik lah. Okay, tapi kalau you rasa Netflix ni memang akan naik jauh, ataupun macam Tesla, kena pegang tu je pun boleh, itu tak ada masalah. Itu strategi masing-masing. Yang kita nak tekankan untuk long term player, itu tak sesuai. InsyaAllah minggu depan kita akan ajar benda ni. Okay, so cukup sampai di sini dulu. Short term masih lagi ini jadi isu. Minggu ni dia break 1.62, saya pun heran, and then now dia jatuh balik 1.56 semalam. Mungkin ada risk on risk off, itu kita akan bincang lah untuk siri-siri akan datang. Okay, so ini support level lebih kurang 1.5 ni dah jadi support. Maksudnya masih ada pressure yield ni ke atas, masih ada pressure tu. Jangan dia break 1.8, then stock market boleh crash. Alright, so cukup dulu untuk minggu ini. Nampak macam tak cukup masa 25 minit ni, tapi sikit-sikit belajar. Alright, Assalamualaikum, jumpa lagi.